Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? So hari ni ada topik yang istimewa saya nak kongsikan dengan anda. Okey, hari ni tak ada lagi saya makan bibik, saya tak tayang hari ni sebab saya tunggu stok bibik saya sampai. Bibik saya totally habis. Dah 2 hari saya tak makan bibik, semalam dah hari ni, tapi alhamdulillah kita ada stok recipe kan. Jadi bolehlah bantu untuk tampung polifenol, khasiat polifenol untuk 1 hari. Okey, hari ni saya nak share tentang ada 7 tembok yang menghalang manusia untuk berjaya. Tapi saya hari ni saya share tentang orang Shaklee lah. Bagaimana 7 tembok ni dapat menghalang kita daripada berjaya dalam Shaklee. Okey. Okey, yang pertama ialah kita ni ada satu pengalaman satu pengalaman, mungkin banyak pengalaman Topik yang pertama ialah pengalaman, maksud dia. Okey, pengalaman lalu yang menyebabkan kita ni tersekat daripada berjaya dalam Shaklee. Contohnya pengalaman kita yang pertama, kita dah pernah kita alami customer reject kita. Terus kita pun dah malu ataupun kita dah frustrated, jadi kita pun dah stop nak share ataupun kita stop untuk berkongsi tentang input ataupun info tentang bisnes ataupun program ataupun produk Shaklee. Sebab kita dah pernah kena reject. Orang dah pernah reject kita. Jadi kita pun bukannya kita nak merajuk, katanya lah. Kita tak merajuk, tapi kita rasa tak boleh nak buat. Sebab pengalaman lalu yang menyebabkan kita rasa tak boleh buat benda ni. Okey. Itu yang mungkinlah pengalaman yang yang pertama. Tapi tahu tak anda, kalau founder KFC tu, founder KFC tu berapa beribu resepi dia, resepi ayam goreng dia tu di reject. Berapa ribu tau. Dan dia berjaya selepas mencapai 1000. Dia punya resepi yang ke 1000 tu barulah berjaya. Diterima orang kata sedap sangat sampailah sekarang. Okey. Dan tahu tak CEO Shaklee, Roger Barnett, sebelum dia dapat memiliki Shaklee, dia dah di-reject oleh Shaklee sendiri. Masa tu Shaklee kata Shaklee not for sale. Dia tak boleh nak jual Shaklee ni. Roger ni dia nak beli berbilion, berjuta-juta dolar tau. Tapi Shaklee masa tu tak nak jual. Tapi apa yang dia buat, dia tidak berputus asa. Dia tunggu satu masa sehingga terbuka hati untuk Shaklee jual dia punya saham dia, dan Roger pun membeli. Apa jadi kalau Roger tak beli? Kalau Roger putus asa, dia tak dapatlah memiliki Shaklee yang hebat ni, dan Shaklee tak akan dapat untuk berkembang dengan sebegini hebatnya. Di seluruh dunia. Di bawah Roger Barnett sebenarnya Shaklee mula berkembang di seluruh dunia. Sangat pesat. Itu yang pertama, pengalaman yang menyebabkan kita ni block daripada kejayaan, daripada berjaya. Yang kedua ialah kita suka membandingkan. Alah, dia bolehlah berjaya. Sebab dia tengoklah keliling dia siapa, network dia siapa, Petronas kot, mestilah ramai orang yang mampu nak beli. Dia berkawan dengan geng-geng pengetua sekolah, mestilah dia orang mampu nak beli. Kita membandingkan kejayaan orang lain dengan kita yang tak berjaya ni, yang kita yang belum berjaya ni. Kita rasa dia bolehlah buat, kita tak boleh nak buat. Sebab kekangan-kekangan, kita rasa network kita ni tak hebat. Sedangkan sebenarnya rahmat Allah, rezeki Allah tu ada pada semua orang. Yang penting kita kena yakin dengan Allah, kita kena percaya Allah akan bagi kat kita. Ada satu kisah yang mana seorang orang ni, budak ni, dia sejak kecil lagi dia memanglah best student. Dia daripada kalangan golongan yang keluarga yang miskin, yang susah, tapi dia sangat berjaya dalam sekolah, sehingga memang cikgu-cikgu pun dah aim dia ni akan jadi seorang yang berjaya satu hari nanti. Sebab terrornya dia tu tau. Tapi takdir Allah menyebabkan dia ni dah 7 tahun menganggur.
Lepas dia berjaya dalam ijazah dan sebagainya, 7 tahun menganggur, sehinggalah dia ni memang putus asa. Dia memang aku takkan dapat. Okey, sehingga satu hari ada seorang ustaz jumpa dia, beritahu dia, sebab apa kau tak boleh berjaya? Sebab dia kata, sebab aku miskin. Sebab orang berjaya, sebab orang yang dapat kerja tu walaupun kurang daripada dia, tapi dia orang tu kenal orang ni, kenal CEO company. Jadi dia untuk temu duga tu dia setakat untuk cukup syarat sahaja. Jadi dia dah fikir macam tu tau. Orang berjaya disebabkan ada network dan sebagainya. Tapi apa dia buat ialah, satu hari ustaz tu cerita dengan dia, kau tak boleh nak fikir macam tu. Allah ni pemberi rahmat. Allah ni yang memberikan rezeki kepada semua orang. Allah tak pilih-pilih tau. Allah tak pilih pun orang ni orang kaya aku bagi lebih. Tak. Itu adalah fikiran kita sendiri, mindset kita yang kita fikir macam tu. Okey, tapi Allah bagi pada semua orang. Yang semua orang yang yakin dengan rezeki dia Allah bagi. Okey. Jadi apa yang dia buat, satu hari dia dipanggil untuk temu duga di sebuah company. Dia pergi dan dia memang confident. Dia memang confident, dia letak pengharapan kepada Allah bahawa Allah yang akan tolong dia. Dia bukan siapa-siapa. Okey. Tapi apa yang dia dapat ialah dia berjaya sekali itu. Alhamdulillah. Okey. Jadi untuk kita berjaya dalam Syakri, you all nampak tak dalam Syakri? Dalam Syakri ramai sangat yang berjaya, tak ada latar belakang siapa-siapa sahaja tau. Okey, macam Master Zahirah, saya punya upline asal dia daripada keluarga yang susah. Dan dia berjaya jadi master. Income dia pernah mencapai 6 angka sebulan. Okey, begitu juga super upline saya, Nenda saya dalam Syakli, Master Laila pun pernah mencapai 6 angka bonus setiap bulan. Okey, dan dia pun dari kalangan orang biasa-biasa sahaja. Jadi kita jangan fikir dalam Syakli kita nak berjaya kita kena kaya. Anak orang kaya, latar belakang orang kaya, kita memang dah ada background dalam bisnes. Tak. Sebab master yang berjaya, master yang hebat, ada seorang master yang berjaya 6 angka sebulan. Dia duduk di Kodiang. Okey, dia cikgu sekolah agama sahaja. Suami dia pun cikgu sekolah agama. Tapi dia sekarang 6 angka setiap bulan. Jadi siapa sahaja boleh berjaya. Kita jangan put perbandingan bahawa orang tu boleh lah, orang ni boleh lah. Tapi aku boleh. You have to put inside of yourself. Okey. Yang ketiga, kita dah buat kesimpulan. Kesimpulan ni kita dah fikir dah. Oh, susahlah hasil bulan ni sebab bulan ni parents nak bulan 1 nanti nak sekolah kan. Jadi parents dah buat preparation untuk nak sekolah. Oh, susahlah hasil bulan ni sebab nak raya. Dia orang beli lebih untuk kelengkapan raya. So okey, lepas tu susahlah bulan ni sebab moratorium dah tak ada, so orang kurang membeli. Tapi kenapa orang lain boleh efektif dengan laju walaupun dalam keadaan yang sama? Sebab kita dah buat kesimpulan. Kita dah letak dah dekat mindset kita kesimpulan tu. Oh, bulan ni susah sikit kot. Sebab bla 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 bla. Okay? Don't put inside of yourself macam tu. Susahlah nak jual Syakli ni bagi orang baru kan. Susah nak beli Syakli ni sebab mahal. Belum apa-apa lagi you dah buat kesimpulan macam tu. Macam mana you nak berjaya? Okey. Okey, yang keempat Yang keempat, prasangka. Prasangka ni berbeza sikit daripada kita yang membuat kesimpulan. Okey, prasangka ni macam dia tak yakin lagi. Okey. Kita akan buat kesimpulan macam ni. Oh, patutlah dia naik pangkat cepat. Selalu rapat dengan CEO. Patutlah dia punya pencapaian tu tinggi aja. Sebab ketua jabatan suka kat dia. Kita berprasangka macam tu. Okey, bolehlah dia petera dah marketing, lajulah dia dalam Syakri. Okey, jadi kita dah buat prasangka macam tu. Memang susah nak percaya. Jadi you all, apa ubat dia adalah ubat dia, you all kena jaga mindset you all. Okey, saya teruskan lagi. Nombor 5, ada 7. Nombor 5
Nombor 5, kita ni ada prinsip hidup ataupun kita ego. Kita ego sangat. Kita ego, aku ni dah kerja, dah tahap manager, assistant manager, atau macam orang di Petronas kan, manager. Kenapa aku nak, kalau aku jual, nanti apa kata staff aku? Tak ada duit ke aku ni? Prinsip hidup Jadi, kita tak raikan. Kita, tak nak aja buat. Okay, sebab kita rasa ego. Kita rasa ego. Padahal kita nak buat, kan? Padahal duit tak cukup ni. Tapi kita sebab kita rasa kita asyik raikan apa pandangan orang. Apa orang kata. Padahal orang lain tu tak bayar pun bil-bil kita. Ada orang lain tu belanja kita setiap hari. Ada orang tu bayarkan bil-bil kita, bayar duit kereta kita, tak. Okay, jadi kita jangan raikan semua pandangan orang kat kita. Sebenarnya jangan dengar apa orang kata. Sebab ada downline saya, dia cakap downline kepada downline dia kan. Downline dia tu mula-mula nak buat bisnes, tapi lepas tu bila orang kata, Akak, kenapa buat bisnes? Tak cukup duit ke? Dia pun terus stop. Jadi saya kata, memang you kena baiki mindset you. You jangan dengar apa orang cakap. Kadang memang patut untuk kita jadi pekak kepada perkataan macam tu. Ada kisah kan katak pekak kan? Yang mana macam mana katak tu boleh berjaya. Bila orang kata, kau ni boleh berjaya ke? Bukan, sebenarnya tak boleh berjaya. Halfway aja kau ni. Katak tu rupanya boleh sampai ke tahap kejayaan sebab dia rupanya dia pekak. Jadi sebenarnya untuk kita jadi berjaya juga, untuk kita tak mendengar negatif talk macam tu kan, kita sebenarnya kena pekakkan telinga. Janganlah sampai jadi pekak, betul-betul kan. Jadi kita kena pekakkan telinga. Okey. Yang keenam ialah kita ni jadi seorang yang fanatik atau obses. Kita bila kita contohnya dalam tim ada seorang yang negatif, kan, kita terus tak boleh lah, kita terus ban semua satu grup tu. Padahal seorang je macam tu fikiran macam tu kan, terus kita ban. Obses sebab kita fanatik, kita obses sangat. Jadi Vivix contoh di Vivix. Vivix dia tak berjaya nak jual Vivix. Kita pun terus, semua orang pun tak boleh nak berjaya dalam tim kita ni. Kita terus buang je. Padahal ramai je yang berjaya jual Vivix dengan mudah kan. Okey, yang ketujuh, yang terakhir, kita ni terlalu fikirkan pandangan orang. Berbeza daripada prinsip yang tadi, prinsip hidup tadi. Kita kepentingan, kita fikirkan kepentingan. Kita contohnya kita tak nak update Facebook. Kita tak nak pun tak nak share dan sebagainya. Sebab kita takut orang fikir apa. Cikgu akan kata, aku kerja ni half day, tak boleh nak update Facebook. Update lah waktu yang kau tak kerja. Half day, you kerja half day kan, half day lagi you all update lah. Ada juga jenis dia kan, you boleh buat auto update kan dekat page especially. So you buatlah, jadualkan benda tu. Pandailah cakap dengan cikgu, guru besar, bagi tahu ni saya bukannya saya update masa saya kerja. Memang ada akan ada cakap-cakap macam tu, tapi pandai-pandailah buat macam mana kan. So itu adalah antara 7 sebab kenapa anda start dalam bisnes Shaklee contohnya, ataupun bisnes-bisnes lain pun sebenarnya you boleh serasikan dengan bisnes-bisnes lain. Sebenarnya sama sahaja, sebab asalkan dalam bisnes kan. Jadi untuk berjaya, you kena buang benda-benda ni. You kena install a new mindset yang positif, mindset yang kita melihat kecantikan ataupun kebaikan bagi setiap perkara. Okey, kalau contohnya kita ni tak berjaya dalam sesuatu kan, cakap dulu.
Okey, jadi setakat itu sahaja perkongsian saya hari ini. Untuk berjaya dalam Shaklee, saya sendiri akan share dengan anda cara-cara untuk menginstall mindset yang bagaimana untuk anda terus berjaya dalam Shaklee. Jadi jom hubungi saya untuk join saya dalam bisnes Shaklee bersama Maf Empire. Okey, jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum.